Pemborong dan pembeli perlu jalani saringan kesihatan. Empat puluh buah rumah rosak dilanda ribut kuat. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurul Hidayah Nawai dalam Berita Wilayah edisi Selasa 28 April 2020. Kita mulakan perkembangan berikut. Pembayaran fasa kedua Bantuan Prihatin Nasional BPN akan dibuat mulai 4 Mei ini bagi permohonan baharu dan kes rayuan. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pembayaran merangkumi golongan B40 dan M40 terdiri daripada isi rumah dan individu bujang. Pembayaran fasa pertama BPN melibatkan pembayaran berjumlah RM5.47 bilion kepada 7.74 juta penerima. Pembayaran tunai bagi mereka yang tiada akaun bank telah bermula sejak 17 April 2020 dan berjalan lancar dengan lebih 157,000 menerima bayaran secara tunai di cawangan-cawangan Bank Simpanan Nasional seluruh negara. Tengku Datuk Zafrul berkata demikian dalam perkongsian laporan ketiga pencapaian prihatin melalui laman sosial Facebook. Sehingga 26 April, lebih 3.26 juta permohonan baharu dan juga rayuan telah diterima. Daripada jumlah itu, sebanyak 2.96 juta merupakan permohonan baharu dan 305,000 adalah rayuan. Semua pemborong dan peniaga di Pasar Borong Kuala Lumpur perlu menjalani ujian saringan kesihatan. Kementerian Kesihatan juga sudah mengesan mereka yang mempunyai kontak rapat dengan individu yang positif COVID-19. Di Pasar Borong Selayang kita dapati ada kes, ada kes COVID positif. Jadi untuk Pasar Borong Selayang, KKM telah pun membuat arahan bahawa semua pemborong dan semua peniaga di Pasar Borong mesti melalui tes kesihatan, ujian kesihatan, iaitu swab test. Ini telah pun diarahkan. Tambah beliau lagi, mereka perlu mempunyai dokumen daripada hospital atau klinik swasta yang menjalankan saringan terhadap mereka yang mengesahkan mereka bebas COVID-19 sebelum dibenarkan masuk ke pasar. Seramai 561 pelajar Kedah dari Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA sekitar Lembah Kelang yang terlibat dalam pergerakan penghantaran pulang ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selamat tiba pagi tadi. Kumpulan pertama itu tiba secara berperingkat menggunakan 32 buah bas pihak universiti. Tinjauan RTM di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star, sebanyak 9 buah bas menghantar 130 pelajar ke daerah itu. Menurut Ketua Polis Kota Star, ACP Muhammad Rozi Jidin, bas pertama tiba pada pukul 4 pagi dan terakhir pada pukul 7.25 pagi. Tapi alhamdulillah bila pihak universiti pun dah senaraikan nama apa semua, masa tu macam saya turun di Kota Star, direct lah daripada UA, kampus UA Gombak, terus ke IPD Kota Star. So dia ambil masa sikit lah sebab sebelum tu ada saringan yang dibuat kan. Pihak polis mai ke kampus, cek suhu, lepas tu dipastikan dalam bas pun sekali semua ikut prosedur SOP lah. Termasuklah driver dan juga license officer. Social distance tu memang diamalkan. Bukan teruja lah ke. Macam satu pengalaman baru lah. Macam ni bukan senang dapat. Lepas tu pasal macam suara didengari. Okey. Patut teruja ke dapat naik kereta produk polis kerjasama pada polis ni? Untuk kerjasama untuk semua pihak, bagi kerjasama yang cukup baik dan saya rasa macam
Baguslah. Saya terima kasih untuk semua yang terlibat lah, secara langsung atau terlibat langsung. Dalam pemantauan saya dapati semua prosesnya berjalan dengan begitu terancang, teliti bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Jadi bagi pihak ibu bapa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat memberi kerjasama yang penuh pada pihak kerajaan bagi memastikan proses PKP ini dipatuhi dan insya-Allah kita dapat menangani COVID-19 ini secepat yang mungkin insya-Allah. Perbelanjaan pulang ke semua pelajar IPT tersebut dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah JBPM telah melakukan proses nyah kuman atau sanitasi ke atas kesemua 32 buah bas yang terlibat dalam proses penghantaran pulang pelajar Kedah itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah, Sayani Saidon berkata, proses itu bermula sebaik kesemua bas tiba di Ibu Pejabat Polis IPD di 9 daerah. Ia melibatkan daerah Padang Terap, Baling, Pendang, Kubang Pasu, Kota Star, Bandar Baharu Kulim, Yan dan Kuala Muda. Sayani menerusi kenyataan berkata kesemua bahagian bas berkenaan disembur dengan pembasmi kuman melibatkan pelbagai peralatan semburan. Selain itu, kenderaan polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam yang terlibat untuk menghantar pelajar yang tiada kenderaan pulang ke rumah masing-masing dari IPD turut disanitasi. Pihak Kementerian Kesihatan KKM turut memberikan taklimat berkenaan langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan oleh pelajar setelah pulang ke rumah. Di Pulau Pinang pula, pelajar-pelajar tiba di negeri itu sekitar jam 4.15 pagi tadi. 27 penuntut masing-masing dari Universiti Melaya UM dan Universiti Teknologi Mara UiTM tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut menjalani proses pemeriksaan sebelum dibawa pulang oleh keluarga masing-masing. Menurut Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim, proses penghantaran pulang ke semua penuntut kumpulan pertama ke negeri Pulau Pinang berjalan lancar. Dalam perjalanan tadi tak ada masalah dan sepanjang perjalanan saya pun dalam mengikuti bas-bas ini tadi pun perjalanan lancar dan cuaca pun baik. Jadi ketibaan dia orang tu memang tepat pada masanya lah, pada jam 4 suku pagi tadi. Dan cara Ketua Polis Daerah Timur Laut dan juga Timbalan PP Pulau Pinang yang ada di sini untuk sama-sama saya memastikan pelajar-pelajar ini dapat sampai dengan selamat dan memastikan mereka ini dipulangkan kepada keluarga mereka lah. Jelasnya proses penghantaran pulang mahasiswa akan diteruskan sehingga 10 Mei nanti. Menurut Datuk Zainal Abidin lagi, kumpulan kedua akan tiba di Pulau Pinang pada 29 April ini. Sementara itu, rata-rata penuntut yang tiba memanjatkan rasa syukur kerana diberi peluang dan kesempatan untuk pulang ke pangkuan keluarga. Malah ada yang merindui masakan ibu di rumah. Saya dah lama dah balik, tapi bila dah ada perintah gerakan kawalan ni, so kita orang dah dekat universiti tu dekat sebulan dah, so memang tertunggu-tunggulah masa nak balik ni. So bila dah jaya sampai ni, rasa bersyukur lah. Mak bila tahu dapat balik hari ni, mak masak apa? Mak dah beritahu. Mak tak beritahu, tak tahu je. Rindu apa? Mak nak masak apa? Rindu nak balik nak makan apa? Ayam masak merah. Ayam masak merah mak. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Dato' Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang, Johor berakhir hari ini. Bagaimanapun, sebagai langkah kawalan keselamatan, pemantauan berterusan akan dibuat Kementerian Kesihatan dan pihak polis. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidyanathan melalui siaran langsung Facebook Makmur Johor memberitahu segala sekatan yang dibuat di kedua-dua kawasan tersebut akan ditarik balik dan penduduk boleh menjalankan aktiviti harian seperti membeli barang keperluan namun pergerakan terhad.
Tambahnya, kerajaan tidak lagi membekalkan barangan keperluan asas. Susulan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna diarah untuk memastikan barangan keperluan harian di 7 kedai yang dikenal pasti di kawasan tersebut mencukupi untuk menampung keperluan penduduk. Penduduk juga masih boleh menghubungi Bilik Gerakan Majlis Daerah Simpang Renggam MDSR jika ingin mendapatkan keperluan khusus sepanjang tempoh pergerakan terhad ini. Walaupun penduduk di Kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Dato' Ibrahim Majid Simpang Renggam terkurung sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, mereka kekal terhubung menerusi platform media sosial. Menceritakan pengalaman sepanjang PKPD berkenaan, seorang penduduk Ahmad Kamarus Salihin Hamdan memberitahu mereka sentiasa mengikuti perkembangan dan pengumuman melalui platform dalam talian yang disediakan. Kami juga menerima maklumat-maklumat terkini daripada landasan yang disediakan sepertinya Facebook page oleh Belia Bandar Baru Ibrahim Majid sendiri dan juga di Telegram MKN, di mana MKN menyediakan landasan untuk mendapatkan info-info terkini. Dan sepanjang tempoh PKPD itu juga, pihak Kementerian Kesihatan melakukan pemantauan dari rumah ke rumah selain melakukan ujian saringan COVID-19 terhadap setiap penduduk. Antara langkah yang KKM ambil untuk memastikan keadaan terkawal, pihak KKM juga telah menubuhkan satu pusat saringan yang bertapak di Sekolah Kebangsaan Kampung Dato' Ibrahim Majid. Dan kat sini kami semua, seluruh Kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baru Ibrahim Majid telah dipanggil untuk menjalani saringan COVID-19. Dan kami juga melaksanakan saringan ini sebanyak 3 kali berperingkat pertama, kedua dan juga ketiga, sehingga semuanya berada dalam keadaan negatif. Langkah melaksanakan PKPD di kawasan ini membuahkan hasil apabila telah mengurangkan jumlah positif COVID-19 dan mengekang penularan yang akhirnya membolehkan PKPD di kawasan ini ditamatkan. Pasar besar Jalan Osman ditutup kepada orang ramai selepas seorang peniaga disyaki positif COVID-19. Tinjauan RTM di pasar berkenaan mendapati lokasi itu yang biasanya sesak dan dipenuhi pengunjung kini lengang. Pasar itu ditutup untuk sekurang-kurangnya 5 hari bagi kerja-kerja pembersihan dilakukan. Malah laluan keluar masuk ke pasar itu juga ditutup sementara bagi membendung rantaian COVID-19 dari menular ke kawasan lain. Anggota polis juga membuat rondaan di kawasan pasar berkenaan. Ujian saringan akan dilakukan di pasar berkenaan esok. Terdapat seramai 578 peniaga di pasar besar Jalan Osman. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali dan Exco Perak Razman Zakaria mengaku bersalah atas tuduhan ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP, turut membuat pengakuan sama 13 individu lain. Pendakwaan dijalankan secara serentak. Mengikut kertas pertuduhan, 2 wakil rakyat bersama 13 individu itu didakwa hadir satu majlis di sebuah ma'had tahfiz di Kampung Luat Lenggong 17 April lalu. Ia bercanggah dengan Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Magistrate Nur Hidayati Muhammad Basro menetapkan mereka didenda RM1,000 seorang atau sebulan penjara. Dalam pada itu, beliau memohon maaf atas kesilapan dan akur dengan undang-undang negara yang mengenakan hukuman ke atasnya kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali berkata dia akan lebih berhati-hati pada masa hadapan dalam meneruskan perkhidmatan kepada rakyat. Dato' Dr. Nur Azmi dan Exco Perak Razman Zakaria masing-masing didenda RM1,000 selepas mengaku bersalah mengingkari PKP. 13 individu lain termasuk adik Timbalan Menteri Nur Azman turut didenda RM1,000.
Penduduk 5 perkampungan di Arau bersama-sama Angkatan Pertahanan Awam APM melaksanakan kerja pembersihan selepas dilanda ribut kuat petang semalam. Dalam kejadian sekitar jam 5 petang itu, sebanyak 40 buah rumah penduduk rosak selepas dilanda angin kencang dan hujan lebat. Majoriti kediaman penduduk terlibat mengalami kerosakan pada bahagian bumbung yang diterbangkan angin kencang. Memang kuat dia. Memang kuat betul lah. Sebelum ni pernah jadi lagu ni? Sebelum ni tak pernah jadi dekat angin biasa, ribut biasa ni kan. Ni dia putih meliung. Putih meliung. Berapa lama putih beliung? Ya. Berapa lama putih beliung tu pusing? Dia masa tak lama, dalam kita kata lebih kurang dalam 5-10 minit je. Saya pun tak apa nak tahu, tapi saya duduk mani, tu duduk dalam bilik ayam. Lepas tu dengan angin bunyi, saya keluar tu, jadi atak rumah saya, rumah jiran-jiran sebelah tu bertaburan lah. Itu lah yang tahu. Makcik pergi kain, pergi ambil kain. Tengok pokok kelam pun, masuk ambil yang mayang. Bawa yang nak mayang pun kena telkom ribut mai. Dekat. Pompang mai. Tinggal tu. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS) sedang menilai jumlah kerugian sebelum menghulurkan bantuan kepada mangsa terlibat. 2 nelayan tempatan hilang selepas bot yang dinaiki dipercayai karam di kawasan berhampiran Pulau Segantang, Langkawi. Bot yang dinaiki mangsa Zainul Saleh 39 tahun dan Muhammad Isa Muhammad 50 tahun dilaporkan keluar menangkap ikan kira-kira pukul 6 petang Sabtu lalu. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Kapten Maritim Zulinda Ramli, Pusat Penyelaras Mencari dan Menyelamat Maritim MRSC Langkawi mengaktifkan operasi cari lamat pada 11.15 pagi semalam sejurus menerima maklumat dari Balai Polis Kuala Kedah selepas laporan polis dibuat oleh pemilik bot nelayan terbabit. Jelasnya pada lewat petang Ahad, mangsa Zainul Saleh sempat memaklumkan kepada isteri beliau bahawa bot mereka sedang karam selain memaklumkannya kepada pemilik bot. Namun mangsa gagal dihubungi kira-kira 8.30 malam. Kapten Maritim Zulinda berkata sektor pencarian dilakukan seluas 202 batu nautika melibatkan 6 aset maritim Malaysia dan 2 buah bot dari Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Pasukan Polis Marin PPM. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS) meningkatkan jumlah bantuan zakat fitrah tahun ini sebanyak 3.88 juta ringgit berbanding 3.7 juta ringgit tahun lalu. Agian bantuan zakat fitrah MAIPS bagi 2020 itu memberi manfaat kepada 9,700 asnaf terpilih di Perlis. Asnaf yang menerima sumbangan pada kali ini merupakan asnaf yang telah pun dipilih, disaring dan mereka ini dipilih oleh ahli-ahli jawatan kuasa karya masjid-masjid seluruh negeri Perlis, yang mana untuk makluman semua bahawasanya pihak MAIPS sentiasa committed bagi memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan, khususnya apabila berhadapan dengan saat-saat situasi seperti ini. Pertambahan jumlah agihan tahun ini dibuat selepas mengambil kira situasi semasa negara berdepan penularan COVID-19. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menyasarkan kutipan zakat fitrah sebanyak 10 juta ringgit pada tahun ini, sedikit rendah berbanding 10.2 juta ringgit pada yang dikutip pada tahun lepas. Bagi tempoh 5 hari Ramadan, LZNK sudah mengutip zakat fitrah berjumlah RM220,000. Dan kita jangka dah pada tahun ini kita juga akan dapat dalam angka yang sama, dan kita tidak boleh menganggar lebih daripada itu berdasarkan suasana PKP dan kesan kepada orang ramai, terutamanya golongan fakir dan miskin untuk berzakat, apatah lagi mengambil kira keadaan semasa dalam PKP.
Selain itu, LZNK menyediakan garis panduan operasi kutipan zakat fitrah oleh AMIL tahun ini berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Selain itu, perkhidmatan kaunter zakat fitrah pandu lalu turut disediakan bertujuan memudahkan rakyat Kedah membuat pembayaran. Tahun ini, zakat fitrah terdiri daripada 4 kadar iaitu RM5, RM7, RM14 dan RM21. Takbir raya di masjid dan surau di Melaka hanya menggunakan kaedah rakaman bagi sambutan Hari Raya ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Mufti Melaka Dato' Abdul Halim Tawil berkata, umat Islam di negeri itu juga digalakkan melaungkan takbir raya di kediaman masing-masing bagi memeriahkan sambutan ketibaan Syawal. Beliau yang membentangkan garis panduan sambutan Hari Raya ketika tempoh PKP berkata, takbir dari rumah ke rumah pada malam Hari Raya tidak dibenarkan. Stesen radio dan televisyen disaran menyiarkan rakaman takbir raya dengan memaklumkan bahawa rakaman berkenaan dibuat sebelum PKP dilaksanakan. Jelas beliau lagi, amalan solat sunat Hari Raya hendaklah dilaksanakan di rumah masing-masing dan jika terdapat ahli keluarga baru sembuh daripada COVID-19, dia tidak dibenarkan menyertai solat sunat secara berjemaah. Amalan menziarahi pusara pada pagi Aidilfitri digantikan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil. Sebarang acara melibatkan perhimpunan seperti rumah terbuka tidak boleh diadakan. Umat Islam boleh memanfaatkan media sosial bagi mengeratkan silaturahim. Garis panduan itu disediakan selepas muzakarah diadakan secara maya bersama Jawatan Kuasa Fatwa Negeri pada 23 April lalu. Berita wilayah edisi 28 April berakhir di sini. Terus bersama RTM untuk berita dari semasa ke semasa. Ingat, kekal duduk di rumah, jaga kebersihan dan amalkan penjarakan sosial. Kita mesti menang. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum dan salam sejahtera.